Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Syukri masuk tu. Okey, kejap Kita tunggu Syukri itu dulu. Okey. Kenapa jadi gitu? Okey, dah Syukri masuk. Mungkin line dia slow sikit. Okey dah kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ni, iaitu berkenaan dengan sambung hari itulah. Saya nak terus kepada contoh Saya nak terus kepada contoh mengenai perbincangan kita hari ni, terus kepada contoh yang latihan hari tu. Jadi saya nak pergi ke nombor 1 balik Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1 hari tu kita buat dalam keadaan tergesa-gesa. Saya takut nanti awak kurang faham. Jadi saya akan ajar balik cara kita lah. Cara kita buat untuk soalan 1 tu. Soalan 1 Kemudian kita akan pergi ke soalan 2, soalan 3, 4 dan sebagainya lah. Satu persatu Sebelum kita pergi tu saya nak remind balik lah. Remind balik di sini maknanya kita boleh kaji sikit macam mana kita nak normalize jadual kalau ada masa untuk snap ataupun nak print screen, boleh lah teknik-teknik ni saya tu balik supaya kita boleh tengok balik macam mana kita nak tentukan kunci tentukan kunci bagi sesuatu jadual yang kita nak normalize, nak normalization Okey, saya tunjukkan di skrin. Ni. Dah langkah-langkah untuk menentukan kunci. Jadi, yang pertama sekali untuk kita buat kunci ni, yang pertama sekali kita kena faham bahawa bila kita nak normalize data kita, kita mesti pandai atau tahu cara kita nak menentukan kunci. Dan untuk menentukan kunci kita tu, kita ada beberapa langkah lah. Saya ulang balik, yang pertama sekali kita pecahkan data tu pada dua kumpulan. Sebelum kita pecahkan data kepada dua kumpulan, kita hendaklah kaji data tersebut dulu. Kita kena tengok data tersebut secara keseluruhan, data, dan lepas itu kita pecahkan kepada dua kumpulan. Macam mana kita nak pecahkan kepada dua kumpulan? Mudah Kita tengok data tu, ni sebelah ni, ni sebelah ni. Kita pandai-pandai lah bahagi tu Bahagi tu kita kena bahagi sendiri ikut kita kesesuaian kita. Maknanya kalau ada dua data, ada satu data yang besar, kemudian sebelah ni menceritakan data data diri kita. Satu lagi menceritakan tentang ayah kita. Jadi kita boleh pecahkan dua data tersebut Okey, yang kedua, tentukan kunci bagi setiap kumpulan. Maknanya dah ada dua kumpulan tadi. Kita tentukan kunci sebelah kanan, kita tentukan kunci sebelah kiri. Dan untuk penentuan kunci nanti, saya akan tunjukkan cara lah. Saya akan ada cara dia. Okey. Kemudian, semak kunci kumpulan 2. Maknanya, kita semak, saya anggap macam ni lah. Bila awak bagi dua data tu, kepada dua bahagian, ini kita panggil sebagai kumpulan 1, ini kumpulan 2. Jadi, bila kita tengok kumpulan 2 ni, tiba-tiba ada berlaku pengulangan lagi data tu. Maknanya terdapat kunci yang berulang. Maka kita perlu tambah kunci Maknanya kita kena tengok lagi satu lagi kunci yang boleh kita gabungkan supaya data ataupun rekod itu kita boleh asingkan. Macam itulah cerita mak besar dengan mak guru hari tu Maknanya dia gabung dua situ. Nama dia gabungkan dengan BMI. Jadi bila dia gabung dua tu, barulah kita boleh kenal orang dalam tu. Jadi inilah apa nama yang dimaksudkan tadi. Bila kita tengok nama, tak boleh jadikan kunci lagi. Tapi bila kita tambah dengan satu lagi attribute berat tu, kita boleh tahu. Ni adalah Muhammad bin Din besar ataupun gemuk. Satu lagi Muhammad bin Din kurus. Jadi kalau kita nak panggil, biasanya kita akan panggil dua orang lah. Mak, jadi itu awak boleh tengok dalam video yang saya letakkan lah Lepas tu yang akhir sekali kita senaraikan semua kunci tersebut. Nanti saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak senaraikan kunci-kunci tersebut. Dan kita boleh tengok dalam bila kita senaraikan tu, kita akan boleh nampak bahawa betul.
Bila kita senarai, kita akan dapat asingkan rekod. Jadi waktu kita akan tengok satu persatu. Dan kemudian untuk menentukan kunci, ciri-ciri dia, ni mesti unik. Kunci dia mesti unik. Bila kita nak cari kunci tu, kita kena pastikan bahawa kunci tu unik. Unik bermaksud tidak sama dengan mana-mana data pada medan tersebut. Maknanya tidak berlaku persamaan data ataupun tidak berpotensi untuk sama pada masa hadapan. Tidak sama pada masa hadapan juga merupakan unik. Kemudian dia mestilah stabil. Tidak berubah-ubah mengikut masa. Stabil itu maknanya contohnya berat. Berat ni dia berubah-ubah mengikut semasa. Jadi berat ataupun tinggi ataupun apa lagi, gaji, kita tak boleh nak jadikan dia kunci sebab ia berubah-ubah. Dan yang ketiganya minima. Minima ni maksudnya kalau ada di antara dua, contohnya nombor IC dengan nama. Jadi kita akan memilih kepada nombor IC tersebut. Nama ni mungkin panjang kan. Nama saya sendiri dekat 50-60 karakter. Muhammad Nur Hisham bin Muhammad. Panjang. Jadi kita boleh pilih IC dia. Ataupun nombor kod ID buku contohnya. Kod buku dengan buku. Nama buku. Jadi kita pilih kod buku sebab kod buku ni lebih minima. Kalau kita guna nama buku mungkin panjang. Sejarah tingkatan 5 panjang. Tapi kalau kita kod SAJ1, maka kita akan pilih kod itu lebih minima. Yang ketiganya, yang keempatnya tidak null. Tidak null ni maksudnya data itu mesti wujud. Sentiasa wujud. Kena ada sama lah data tu. Kalau data tu tak sama, maka kita tak boleh jadikan ia sebagai kunci. Ada dua perkara lah saya ulang balik supaya faham dan teliti. Ini adalah ciri-ciri kunci. Okey, kita beralih kepada soalan. Saya tak pasti. Mungkin saya harap awak ada lah. Kita pindah balik ke latihan 1 baru ni Kita pergi ke latihan 1 balik. Kita akan cuba tengok balik latihan 1 dan cuba kita selesaikan. Okey. Sekarang ni kita ada satu jadual. Yang mana jadual ini dinamakan jadual pendaftaran. Pendaftaran. Dan di dalam pendaftaran itu kita panggil entiti. Entiti. Okey. Jadi dalam entiti pendaftaran ini terdapat 5 atribut. 5 atribut. Satunya nombor kad pengenalan. Yang keduanya nama murid. Yang ketiga nama kelas, ID unit code dan unit code. Kita ada 5 atribut. Sekarang ni bila kita nak buat penormalan, yang pertama sekali tadi kita mesti melihat keseluruhan data ni. Kita tengok data ni, kita tahu dah data ni memang data mengenai pendaftaran murid. Yang keduanya kita mesti tentukan kunci ataupun kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Jadi kalau kita tengok suasana sini, kita tengok dulu data. Kita tengok molek. Okey, kita dapati bahawa data ni terdapat satu atribut, terdapat 5 atribut yang mana setiap ada atribut tu dia berulang. Ada atribut yang tidak berulang. Jadi kita tengok satu persatu dulu Kita tengok daripada sini. Kita nak jadikan, adakah unit koko ni boleh jadikan kunci. Jadi kalau tak boleh, kalau kita macam mana nak tengok dia? Kita tengoklah dia berulang atau tidak. Kalau dia berulang, kita tidak boleh jadikan kunci. Jadi kita tengok sini matematik. Lepas tu matematik sekali lagi berlaku matematik. Jadi unit koko ni tidak boleh dijadikan kunci. Kita tak boleh jadikan kunci. Yang kedua, untuk ID unit koko juga sama berlaku pengulangan pada A1. Jadi hal ni kita tak boleh jadikan kunci. Okey. Kemudian yang ketiga, kita tengok nama kelas. Bila kita tengok nama kelas, kita dapati 4 aman. Berlaku pengulangan. Jadi tidak boleh dijadikan kunci. Okey. Lepas tu yang keempat, nama murid. Nama murid juga berlaku pengulangan. Izham
izham. Jadi tak boleh kita jadikan kunci. Okey. Yang kelima, kita dapati bahawa nombor pada atribut nombor KP murid, kita dapati tiada berlaku pengulangan. Jadi, automatically kita boleh jadikan nombor KP murid sebagai kunci dia. Jadi kita boleh tengok situ, oh dah kunci. Jadi kita boleh check balik. Kalau kita tengok balik, 111 Samsul kan, rekod dia. 222 Hale, rekod dia. Dengan 5 cekalnya, dengan A2, dengan mata sainsnya. 333 izhamnya. 444 cikmatnya. 555 izhamnya. Izham ni bukan orang yang sama Macam mana kita tahu bukan yang sama? Sebab ia mempunyai nombor KP yang berbeza. Jadi bukan orang yang sama. Maknanya dengan kita melihat kepada nombor kad pengenalan ini, KP ini, kita telah boleh asingkan rekod-rekod ini. Macam itu saya bagi contoh angka giliran ke klinik. Maknanya dia berbeza tu. Angka giliran itu berbeza. Dengan angka giliran tu, kita dah boleh asingkan orang-orang yang ada yang menunggu untuk mendapat rawatan. Jadi samalah kes ini. Bila kita tengok rekod ini, kita pun tengok, oh dah tentu dah. Oh dah beza dah. Jadi automatically dengan nombor kad pengenalan ini, rekod ini dengan rekod ini kita boleh asingkan. Maknanya kalau saya kata 5555, kita tahu dah orang itu nama Izhar, daripada kelas mana? Daripada kelas 1 aman. ID pokok dia ke apa? A4, iaitu komputer. Kita boleh nampak dah. Tapi kalau saya kata 2222, orang itu Hale. Jadi kita tak ada pertelingkahan situ. Maknanya dalam rekod ini cuma terdapat satu kunci sahaja. Ada satu kunci je. Dengan satu kunci ni, rekod boleh dibezakan. Pada tengok ni ya. Pada tengok ni ya, kita boleh beza dah rekod itu. Bila berlaku macam tu, tak ada masalah lah. Jadi itu pun saya telah beritahu kalau satu kunci macam mana. Satu kunci maknanya ia tiada fungsi kebergantungan separa. Dah so kunci nak separa lagu mana. Jadi dia tak ada dah situ. Bila tak ada fungsi kebergantungan separa, maka tiada 2 NF. Dia akan ada cuma 3 NF saja. Okey, kita boleh teruskan Okey. Jadi sekarang ni soalan yang pertama, tentukan atribut kunci yang sesuai. Jadi jawapannya adalah nombor KP underscore murid. Gitulah jawapan dia. Okey. Yang B, soalan dia kata, tukarkan jadual di atas kepada bentuk pernormalan yang tertinggi dengan menulis skema hubungan. Maknanya kita boleh tukar. Macam mana kita nak tukarkan jadual atas kepada bentuk pernormalan yang tertinggi, iaitu mungkin 1NF, 2NF dan 3NF dengan menulis skema hubungan. Skema hubungan juga telah kita tengok hari itu, iaitu cara penulisan dia. Jadi kita akan tulislah skema hubungan sekarang. Okey, kita tengok saya tulis balik. Okey, untuk 1NF 1NF kita salin balik entiti nama dia ni, iaitu pendaftaran. Jika di sini huruf besar kita ikut dia Kalau di sini huruf besar, maka kita tulis balik pendaftaran. Kemudian kita tulis balik yang ni, atribut dia Kita tulis nombor N huruf besar nombor KP huruf kecil underscore murid. Dan jangan lupa kita telah tetapkan ataupun kita tengok tadi ianya adalah kunci prima. Kemudian kita tulis koma nama murid. Kemudian
Kalau ada soalan tanya selalu deh. Kalau ada soalan ke apa ke tak jelas ke tanya selalu. Nama kelas, lepas tu ID, saya tulis bawah sikit, unit, pokok, kemudian unit koko. Okey. Ini dipanggil sebagai cara kita tulis skema hubungan kita tulis lagu ni lah. Skema hubungan. Jadi ini untuk 1NF. Okey. Kemudian kita kena buat 2NF. Okey. Bila kita nak buat 2NF, kita telah belajar sebelum ni, jika ia cuma ada satu kunci sahaja, maka rekod itu boleh dibezakan. Jadi dengan satu kunci juga menunjukkan bahawa tiada fungsi kebergantungan separa nak separa guana, separa ni benda dua dia gantung kosong. Jadi tiada kebergantungan fungsi separa, tiada. Bila tiada kebergantungan fungsi separa, maka kita boleh tiadalah 2NF. 2NF tu ada tapi ia saling balik yang ni saja. Dia sama saja dua ni. Jadi kita tulislah 2NF. 2NF ni kita salin balik sahaja yang atas ni. Panjanglah sikit kalau awak tak jelas boleh tanya selalu Boleh tanya selalu. Tak faham apa jadi gini, apa jadi gini awak boleh salin balik. Okey, kita tulis KP. Lepas tu nama murid. Saya salin balik Kalau awak nak salin kalau mana dalam PSO pun kena salin balik kena salin balik Tapi dalam PSO biasanya dia tak terus tulis tiga-tiga ni sebab panjang sangat. Biasanya dia W 2NF, dia terus cari 3NF, ataupun dia bagi dia suruh cari nombor 1 je ataupun nombor 2 je. Gitu ya dalam PSO Dia tak habis. Tapi kita kena belajar sampai habis kita belajar. Takut nanti awak tak siapa lah nak jawab tu kalau kita tak belajar semua. Okey. Jadi ini adalah 2NF Jadi bila telah dapat 2NF, kita pun nak beralih kepada 3NF. Okey, saya bagi satu garisan. Kita nak beralih kepada 3NF. Kita kena ingat balik untuk mendapat 3NF, dia ada satu kriteria yang kita kena tahu, iaitu fungsi kebergantungan transitif. Jadi kena faham konsep kebergantungan transitif tu. Transitif kemarinnya saya telah beritahu kemarin dulu tu. Saya telah beritahu iaitu kebergantungan transitif bermaksud contohnya dia bukan kunci. Tapi dia saling bergantung dua tu. Dia kedua-duanya bukan kunci. Bukan kunci tapi ia saling bergantungan. Saya beritahu itu contohnya nombor telefon dengan kita. Nombor telefon bukan kunci dengan nama. Saya ada nombor telefon saya. Okey. Ataupun saya beritahu itu berkenaan dengan syarikat Sony. Sony dia ada nombor dia. Jadi bila dia ada nombor dia tu, dia saling bergantungan. Jadi itu juga adalah berkenaan dengan fungsi transitif. Okey. Jadi jelas faham masuk konsep sensitif ni. Sensitif ni yang penting sekali ianya bukan kunci bukan kunci. Macam tadi yang kita tengok tadi kunci. Sekarang ni bukan kunci. Bukan kunci, dia saling bergantungan Jadi kita tengok dalam ni. Okey, cara dia kita tengok, kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan Okey, kita tengok yang ni 1 2 3 ni merujuk kepada murid ini. Merujuk kepada murid ini. Dua ni merujuk kepada benda lain merujuk kepada koko koko. Jadi kita boleh bagi kat sini. Awak boleh lukislah garisan sikit untuk membahagikan tak ada masalah sebenarnya. Kita boleh bahagikan dia tu. Okey.
Jadi sebelah kanan so, sebelah kiri so. Tujuannya kita nak cari sensitif itu. Ataupun kita dalam kes lain kita juga bahagikan untuk mencari kunci di sebelah kanan dan kiri. Dalam kes ni kita boleh bahagikan untuk mencari fungsi sensitif. Okey, bila kita nak cari fungsi sensitif, kita tahu bahawa kita kena tengok kepada data itu. Data tersebut. Data tersebut. Okey. Sekarang ni, kita tengok di sebelah kanan dahulu. Okey. Saya tutup ni. Saya tak siap keliru sangat. Okey. Kita boleh tengok di sebelah kanan dulu. Okey. ID unit Coco. ID unit Coco, kita tahu tadi, ianya bukan kunci. Bukan kunci ni. Bukan kunci. Okey. Tapi bila kita tengok, kita dapat kesan bahawa jika A1 dia akan jadi matematik. Betul Jika A2 jika A1 dia akan jadi matematik juga ni. Makna macam tadi nombor telefon dengan nama tadi. Kalau A1 memang matematik. Okey. Kalau kita tengok sini, kalau A2 memang soft science lah, tapi tak ada data sini. Tapi kita tengok bahawa A1 merujuk kepada matematik. Jadi, kita boleh buat satu keputusan atau satu kesimpulan bahawa matematik ni ianya bergantung kepada A1. Dia gantung situ. Jadi bila kita tengok dia gantung situ, kita boleh dah kata ia sebagai fungsi transitif. Maksudnya kita tahu bahawa di sini telah berlaku pergantungan di antara dua nilai yang bukan kunci. Bukan kunci. Yang ini bukan kunci, yang ini bukan kunci. Jadi dia saling bergantung. Jadi di sini kita boleh anggapkan sebagai kebergantungan atau fungsi kebergantungan transitif. Jadi kita dah dapat dasar. Mana dua ni ada kaitan. Kemudian kita tengok sebelah ni pula. Kita tengok sebelah ni pula. Kita tengok, kita dapati bahawa terdapat data ni. Kita tengok data ni. Ni memanglah dia gantung dah dua ni. Ni kunci kan? Ni Samsung ni kan? 111 Samsung. Okey. Kemudian 444 Cik Mak. Kelas Pak Aman. Maknanya kunci dia bergantung kepada nama. Dia tak berkunci ni tidak bergantung pada kelas. Sebabnya 111 adalah Samsung yang belajar di Pak Aman. Kemudian 444 adalah Cik Mak yang belajar di Pak Aman juga. Dan daripada situ kita boleh simpulkan bahawa 111 adalah cuma bergantung kepada nama saja. Nombor kat nal itu nama je. Sebab Pak Aman ni dia boleh. Jadi kalaulah kita kata Pak Aman ni adalah 111, maka bawah ni kalau tubik Pak Aman sepatutnya 111 jugalah ni. Jadi di bawah tu yang Cik Mak tu. Maksudnya sekarang Pak Aman tidak berhubungan dengan nombor kad nal Pak Aman. Jadi di sini juga wujud satu pergantungan ataupun dipanggil transitif juga. Transitif juga dia panggil. Sebab apa? Sebabnya dia tak bergantung sini. Dia cuma bergantung kepada nilai lain. Jadi kita boleh wujudkan satu attribute lain sini. Kita buatlah satu attribute lain. Kita panggil ID kelas program supaya nanti boleh tidak berlaku masalah. Jadi untuk 3NF ni cara nak buat dia mudah ya. Satu, kita salin balik ni. Salin balik ni. 2NF ni kita salin balik. Jadi saya ulang balik tadi. Terdapat berapa sini? 1 asal tadi. 2 dan 3 Ada 3 jadual bawah ni. Ada 3 lah. 1 asal ni. 1 ni. Lepas tu yang 2 yang 3 Jadi ada 3 jadual yang kita buat pada 3NF. Okay, kita salin balik Cara dia untuk tulis pendaftaran
Oh, sebentar ni soalan pun setahun ni dah. Aduh, nak siap pak gua anu lagu ni. Okey, saya cepat-cepat sikit KP. Nama murid. Saya ingat dah tu. Nak cepat dah tu. Nama kelas. ID unit Koko. Awak salin sama-sama deh. Salin sama-sama. Unit Koko deh. Okey. Ini yang asal ni. Asal ni daripada hak 2NF. Kita salin balik ya. Okey, kemudian kita buat jadual yang kedua yang ni. Yang ni jadual yang kedua kita ni. Jadi disebabkan ni ada macam Koko, kita buatlah nama dia Koko deh sini. Koko. Salin balik Koko tersebut iaitu ID unit Koko. Okey. Disebabkan ni kita boleh wujud kita waktu turun bawah tu kita boleh jadikan dia sebagai KP dah. Kemudian unit Koko. Okey, kita salin balik ya. Kita buat nombor 2 ni. Kita salin balik. Okey. Kemudian kita lakukan apa yang dipanggil sebagai kita potonglah di atas tu sebab kita buat turun dah. Jadi kita tengok sini dah. ID ni unit Koko ni dia ada dah atas ni pada pendaftaran ni. Jadi kita potong dia nama dia kita potong sebab kita buat turun bawah dah. Kita potong kita potong bawah. Hak ni pun kita potong dah. Letak bawah. Tapi hak ni kita tulis dia sebagai cap A cap A. Tak nampak tak jelas Okey. Sebab cap A tu kena wujudkan Okey, sini. So, okay, ada apa? Ada orang solat azan tu. Saya buat dulu Sambil kita tunggu azan habis. Kita tunggu azan sebentar Azan habis sekejap.